Dia awal Ramadan tu dia duduk sana semalam je. Lepas tu puasa hari Senin tu puasa. Lepas buka dia siap-siap nak balik. Dia kata nak balik lepas sahur, tak jadi. Dia kata banyak kerja, nak balik malam ni lah. Dia takut tak apa lah, tak nak balik ni, siap lah semua-semua. Yang tu je lah pambisan tak ada juga dah. Lepas tu abang dah ada telefon sama lah, elok tak bercakap tak ada apa, patang tu pula. Malam elok dapat juga. Malam tadi lah berlaku ni. Dia anak ke berapa? Yang ke-7. Belum disurang jadi yang lain kahwin dah. Tak ada mengadu, yang mengadu masalah di hampak makcik yang orang masuk rumah tu kan dulu. Dia kata dalam 15,000 dalam barang habis semua hilang. Yang tu dia cakap. Lepas tu yang satu tu dia cakap ni orang masuk pejabat dia tak beritahu, tahu terus masuk dia kata. Jadi dia marah lah orang pejabat yang masuk tu. Kau kata apa siapa Hani yang marah dia, janganlah Hani marah orang. Tak marah nanti biasa ibu yang tu ya tak ada. Yang malam tadi kemarin kali kedua lah rumah kena pecah. Agaknya kedua lah. Dia barunya. Yang 2 minggu lepas kata. Tak ada yang tu lama ada kan yang habis juga barang tu dapat dia semua. Dia siap masuk. Siap. Pada 3 Ogos 2021, jam lebih kurang pukul 1 petang, seorang lelaki telah memecah masuk ke dalam sebuah rumah yang disewa oleh seorang wanita penjawat awam dengan niat untuk mencari barang berharga dan mencurinya. Namun begitu usaha lelaki tersebut sia-sia kerana dia tidak menjumpai satu pun barang berharga di rumah itu. Lelaki tersebut kemudian tidak berpuas hati dan mengambil keputusan menunggu wanita tersebut pulang dengan niat untuk merompak wanita tersebut di dalam rumahnya sendiri. Lelaki tersebut telah menunggu sejak dari jam 1 petang sehinggalah pada jam 6 petang, dia terdengar bunyi tapak kaki menghampiri pintu rumah tersebut. Lelaki itu tahu wanita itu telah pulang dari kerja dan ingin masuk kerana lelaki itu telah memerhatikan wanita itu sebelum ini. Wanita tersebut kemudian membuka pintu rumahnya itu. Sebelum itu, lelaki tersebut telah pun bersembunyi dan bersedia. Dia telah mengambil wayar serta membalutnya dengan pita pelekat yang ada di dalam salah sebuah bilik. Niat lelaki itu adalah untuk menjerut wanita itu sekiranya dia menjerit. Wanita tersebut melangkah masuk ke dalam rumah dan lelaki itu mengintai pergerakan wanita itu. Tidak lama kemudian, wanita itu perasan yang dia tidak berseorangan di dalam rumah itu dan terus ternampak lelaki itu. Wanita tersebut terus menjerit ketakutan. Dengan pantas lelaki itu terus menerpa ke arah wanita itu dan terus menekuk mulut mangsa. Semasa di dalam pergelutan itu, lelaki itu coba untuk melilit wanita itu dengan pita pelekat, namun tiba-tiba dia terjatuh. Mangsa dengan pantas terus menggigit ibu jari lelaki itu sehingga berdarah dan tidak melepaskannya. Namun begitu, ketika mangsa ingin melepaskan gigitannya, mangsa telah bergerak secara mengundur ke belakang dan tiba-tiba dia terjatuh. Semasa mangsa terjatuh, kepala mangsa terhantuk dengan kuat di bucung meja kopi di ruang tamu. Mangsa kemudian terus kaku tidak bergerak. Melihat mangsa yang terbaring tidak bergerak, lelaki tersebut mengambil kesempatan itu untuk mencekik leher mangsa dengan kuat. Selang beberapa minit lelaki itu mendapati mangsa terus diam kaku. Lelaki itu memeriksa nafas mangsa serta denyutan nadi dan dia dapati mangsa masih lagi bernyawa. Tanpa buang masa, lelaki itu terus sambung lagi mencekik leher mangsa. Lelaki itu terus heret mangsa masuk ke dalam bilik tidur kemudian sambung mencekik lagi sehingga lidah mangsa terjelai keluar. Di dalam bilik itulah mangsa telah menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah dicekik oleh lelaki itu. Setelah melihat mangsa telah tidak bernyawa, entah apa yang merasuk lelaki tersebut sehingga membuatkan dia berahi dan terus bersetubuh dengan mayat wanita itu. Setelah puas, lelaki itu mengambil gelang emas yang dipakai mangsa dan dia terus pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, dia memberikan gelang emas tersebut kepada rakan serumahnya. Rakan serumahnya itu bertanya dari mana gelang emas ini diperolehi. Dengan bersahaja,
Lelaki itu menjawab yang dia baru sahaja membunuh orang sebentar tadi. Rakan lelaki itu tidak percaya. Lelaki itu terus membawa rakannya itu melihat mayat wanita tersebut dan barulah dia percaya dan terkejut. Pada hari yang sama sekitar jam 3 pagi, seorang pengawal keselamatan yang sedang meronda di apartmen tersebut terlihat dua orang lelaki sedang mengusung balutan tilam di kawasan tangga apartmen itu. Sebaik sahaja terserempak pegawai keselamatan tersebut. Tiba-tiba dua lelaki itu terus mencampak balutan tilam itu di tangga dan kemudian melarikan diri. Pegawai keselamatan sempat melihat dua lelaki tersebut berlari menuju ke sebuah kenderaan yang dipandu oleh lelaki tidak dikenali. Pengawal keselamatan itu tidak sedap hati melihat balutan tilam tersebut dan terus menghubungi penyelianya. Setelah penyelia tiba, mereka bersama-sama membuka balutan itu dan alangkah terkejutnya, mereka mendapati terdapat sekujur tubuh mayat wanita di dalam balutan tilam tersebut. Keadaan di apartmen tersebut mula kicau. Dengan penemuan itu pada jam 3 pagi, kawasan tangga tersebut dipenuhi dengan jiran-jiran yang ingin melihat apa yang terjadi. Pengawal keselamatan tersebut tanpa membuang masa telah menghubungi pihak polis dan melaporkan kejadian tersebut. Selang beberapa jam selepas penemuan mayat tersebut, pihak polis telah berjaya memberkas dua suspek kes ini yang merupakan jiran mangsa sendiri. Hasil soal siasat polis di balai membawa kepada penahanan suspek ketiga yang berjaya ditangkap pada jam 4.30 petang di Tanjung Malim, Perak. Hasil soal siasat juga telah membawa kepada penahanan seorang lagi suspek di Slim River, Perak. Mereka yang ditahan tersebut berusia di antara 20 hingga 26 tahun. Semasa serbuan dan penahanan mereka juga, pihak polis telah menjumpai barang kemas serta telefon bimbit mangsa bersama salah seorang dari mereka. Sebaik berjaya menahan mereka, pihak polis terus memohon tahanan reman untuk membolehkan siasatan dibuat. Selepas siasatan dijalankan dan kertas siasatan dibawa ke timbalan pendakwa raya, izin tuduh telah diberikan dan hasilnya seorang suspek bernama Syahmiai Hassan, berusia 20 tahun, dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dengan niat seorang timbalan pengarah Jabatan Veteriner Perak bernama Dr. Rohani Kasim yang berusia 38 tahun di dalam rumah beralamat Unit 9, Tingkat 1, Blok AF, Persiaran Lembah Perpaduan, Permelik View, Tambun, Perak di antara jam 6.30 petang hingga 7.30 malam. Semasa di dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Ipoh, didapati bahawa tertuduh merupakan jiran mangsa yang duduk di aras yang sama namun bertentangan dengan mangsa. Oleh sebab itu, tertuduh boleh mengetahui bahawa mangsa duduk berseorangan kerana masih bujang di rumah tersebut. Untuk makluman, tertuduh merupakan seorang bekas pengawal keselamatan. Semasa di dalam perbicaraan juga, peguam telah berhujah bahawa tertuduh sebenarnya tidak waras dan mempunyai masalah mental, iaitu gangguan bipolar. Peguam telah berhujah bahawa tertuduh sepatutnya tidak boleh disabitkan dengan kesalahan membunuh. Sebaliknya hanya perlu ditahan di penjara selama yang diperkenan Sultan Perak kerana keadaan tertuduh yang tidak siuman. Namun begitu, hujah tersebut dibalas oleh pendakwa raya, di mana sewaktu hujahan balas, pihak pendakwa menyatakan bahawa bukti perubatan tidak mencukupi untuk mengesahkan kewarasan tertuduh dan tertuduh sebenarnya sedar dan tahu tentang apa yang dilakukan pada waktu kejadian. Sewaktu kejadian, tertuduh telah bertindak di luar sifat akal manusia. Timbalan pendakwa raya menegaskan bahawa perbuatan tertuduh bersetubuh dengan mayat mangsa adalah kerana nafsu yang kuat dan bukannya kerana tidak siuman. Hasil perbicaraan ini pada 31 Julai 2015, Hakim Mahkamah Tinggi Ipoh mendapati Syahmiai Hassan bersalah
membunuh Dr. Rohani Kasim dan telah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap tertuduh. Tertuduh kemudian tidak berpuas hati dan membuat rayuan terhadap sabitannya. Pada 18 Mei 2016, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan sebulat suara menolak rayuan tertuduh dan mengekalkan hukuman gantung sampai mati terhadapnya. Sedikit cerita berkenaan mangsa, iaitu arwah Dr. Rohani. Sebelum kematiannya, arwah ada mengadu kepada keluarganya yang dia bimbang keselamatannya di apartmen itu kerana tinggal berseorangan. Arwah mengadu takut kerana rumahnya itu pernah dipecah masuk dan arwah kerugian sebanyak 15,000 apabila barang kemasnya dicuri di rumah tersebut. Arwah juga pernah memohon untuk menduduki kuartus kerajaan kerana bimbang keselamatannya, namun permohonan arwah ditolak. Pada hari arwah dibunuh juga merupakan hari di mana bulan umat Islam menyambut Ramadan dan arwah sempat memesan ikan bakar pada rakan sekerjanya untuk berbuka puasa. Rakan arwah menyatakan pada hari kejadian malang tersebut dia kali terakhir menerima panggilan dari arwah pada jam 4.15 petang. Setelah ikan bakar tersebut diperolehi, rakannya telah ke rumah arwah pada jam 7.15 petang untuk menghantar juadah itu, namun apabila ketukan pintu tidak dijawab, beliau menyangkut juadah tersebut di pintu luar rumah arwah. Begitu sadisnya kejadian malang ini, dan ia meninggalkan banyak pengajaran kepada kita semua. Semoga roh arwah tenang di alam sana.